Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tutorial BMMB 1134. Pertama sekali, aspek keterampilan berbahasa terbahagi kepada 4. Yang pertama, keterampilan mendengar. Yang kedua, keterampilan bertutur. Ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Keterampilan mendengar. Keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Dipelajari secara intensif kerana penggunaan sangat meluas. Mendengar merangkumi proses memahami, mengingati, menilai dan mengkritik. Chuah 1987. Mendengar merupakan gabungan segala yang didengar, difahami dan diingati. Kamarudin Hussein. Mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi, keadaan fizikal dan emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri. Menurut Devine 1981. Proses mendengar. Mendengar deretan bunyi bahasa. Individu mendengar bunyi dan kesan dari mana arah datangnya. Suara yang jelas dan lantang akan didengari dahulu. Seterusnya penguasaan makna. Memahami persamaan, erti dan kelainan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain. Seterusnya memahami bunyi. Sesuatu yang didengari itu dikaitkan dengan maksud yang tertentu. Seterusnya bertindak terhadap bunyi waktu pendengar membuat rumusan dan keputusan. Tujuan mendengar. Tujuan pertama menghiburkan hati, mempengaruhi orang lain, mendapatkan informasi, membentuk hubungan dan pemikiran kritis. Seterusnya keterampilan bertutur. Satu keadaan melafazkan bunyi-bunyi bahasa yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan. Keupayaan seseorang menyampaikan maklumat dengan betul dan berkesan. Mempunyai hubungan dengan operasi mental kerana ia merupakan penginterpretasian ujarah. Aspek-aspek bertutur terbahagi kepada dua, iaitu verbal dan bukan verbal. Verbal iaitu sebutan, intonasi, tekaan, jeda, kelancaran, kefasihan dan tata bahasa. Manakala bukan verbal pula adalah bahasa tubuh. Faktor mempengaruhi. Yang pertama ada fizikal, kedua kesihatan, ada juga dui bahasa, jantina, kecerdasan dan alas sekeliling. Keterampilan mendengar. Kebolehan mengenal lamba-lamba dan menterjemah lamba-lamba kepada bunyi, suara serta memahami makna atau tanggapan yang ditulis menurut Long 1978. Penggabungan beberapa kemahiran iaitu kemahiran penglihatan, kemahiran mengingat, kemahiran mendengar dan membezakan bunyi-bunyi dengan tepat dan jelas, serta kemahiran menyebut bunyi-bunyi yang dilambangkan menurut Rahimah dan Rahim 1985. Dimiliki oleh pelajar yang mampu melakukan proses mengenal dan membezakan fonem yang terdapat dalam suatu bahasa, lalu menggabungkan simbol-simbol fonem untuk membentuk perkataan menurut Hamid 1994. Proses seseorang itu menterjemah lamba tulisan kepada lamba-lamba bunyi serta memahami makna dan buah fikiran yang hendak disampaikan menurut Pumphrey 1977. Peringkat utama kemahiran membaca. Mula-mula sekali sebelum membaca, menentukan bahan bacaan, menentukan cara bahan disusun, menentukan perkara yang perlu diingat, menentukan tujuan membaca. Selepas itu, teori semasa membaca, mengesan isi-isi penting, mengenal pasti pola pemikiran penulis, menghubungkan idea, membuat ramalan tentang apa yang berlaku. Akhir sekali, selepas membaca, mengesan tujuan penulisan, menganalisis bahasa dan teknik, menilai kecakapan penulis. Pembacaan mula-mula ada terbahagi kepada dua, iaitu perlahan dan cepat. Untuk perlahan ada SQ3R, iaitu survey, question, read, recite and review. Perlahan juga ada KWH, iaitu know, want, learn how. Seterusnya ada pembacaan cepat, terbahagi kepada dua, scanning dan skimming. Scanning merupakan teknik pembacaan untuk mendapatkan maklumat khusus
dan bukan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan bahan bacaan. Skimming pula sesuai untuk pembacaan ringkas. Keterampilan menulis, satu bentuk kemahiran berbahasa dan berkomunikasi yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam, kapur, pensel dan lain-lain. Di samping itu, menulis juga bermaksud melahirkan perasaan dengan catatan yang memakai huruf, membuat surat atau mengarang. Menulis bermaksud kegiatan simbol-simbol grafik yang disusun atau berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan, seterusnya disusun menjadi ayat-ayat. Konsep menulis, proses penyaluran ilmu, idea atau maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis, penggunaan bahasa, audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peranan tulisan sangat penting kerana tulisan bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang. Tulisan berhubung rapat dengan membaca di mana kedua-dua mementingkan teknik dan akal. Pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya, malah seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari. Peringkat kemahiran menulis bagi kepada 3 iaitu pratulisan, mekanis dan kreatif. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.